لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وربنا زدنا علما ولا تنقصنا اللهم اهدي قومنا فإنهم لا يعلمون ربنا زدنا علما ولا تنقصنا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله. Sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah SWT. Sama-sama kita berasa mujurkan Allah Ta'ala, panggilkan umur kita. Dan mujurnya Allah Ta'ala masih terima lagi permintaan kita, yang mana kita minta kepada Allah, minta wisihat, minta kepada Allah Tuhan buka dan taufik dan hidayah. Itu adalah yang paling besar sekali. Dan taufik dan hidayah itulah daripada Allah SWT. Jadi Alhamdulillah, kita boleh jumpa lagi pada malam ini, malam yang diberkati oleh Allah SWT. Baiklah, belum pada kita nak bercara pengajian kita, kita baca dululah surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita hadiah bacaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada tuan kita dan kepada sekalian arwah muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah yang mana Tuhan bagi masa, Tuhan beri masa kan untuk kita, dan Tuhan tak beri kita sakit, dan Tuhan tak beri kita demam. Itu Alhamdulillah. Dan kalau Tuhan beri demam, beri sakit pun, itu adalah hadiah daripada Allah SWT. Hadiah yang Allah Ta'ala beri ni yang ada harga. Bagi hadiah Tuhan beri, kita nak terima lah. Sebab tiap-tiap hadiah Tuhan beri ni tu ada balasan. Gapo hadiah Tuhan beri? Ialah Tuhan beri sakit.
Nah, tu hewi demi. Semua tu adalah cubaan Allah Taala, ada pahala dia. Kita sobat, kita dapatkan pahala. Alhamdulillah malam ni kita mari muzakarah ni. Nak mengaji tu tak pandai juga muzakarah tu fikir fazakir panggil. Kita mari fazakir, kita mari fangat yang mana kita terlupa dengan sebab kita dengar, kita boleh ingat. Kalau kita terlupa, kita tak dengar, terlupa. Dan lebih lagi keadaan ni nak ngaji masjid pun tak boleh. Nak pergi mengaji 4-5 bab tak boleh berlaku. Ada satu jalan, iaitu jalan online. Tu orang ada alat. Orang ada teknologi, orang tua-tua hok tak sapa teknologi tu. Harap anak cucu buka dengar lah. Harap orang tua tak ada. Kalau nak cucu buka dengar. Malam ni ada bapa ngajar mak pasal mak dengar. Yang dengar sore. Malam ni ada kita nak bercara pada malam ni kita nak kecek iaitulah 5 asbab. 5 asbab yang mana syarat suruh kita jagakan hati. Tu. Asbab. Ya ada asbab. Apa ni? Geno ke syarat dia tekir sangat suruh kita jagakan hati kita ni tu. Tu. Tak lagi dia tiap-tiap benda yang hok syarat tekir, syarat suruh ni tu kita benda tu benda besar. Benda tu benda besar. Tu. Besar tak tahulah. Kita tengok setagih lah. Besar tak besar. Perkara yang syarat suruh ni. Disuruhkan jaga biar baik-baik. Yang tidak helak hati tu kotor, yang tidak helak hati tu cemar. Semacam juga. Kita jagakan pakaian kita. Pakaian putih-putih, kita sewi dia berlomok dengan seluk, dengan cemar, dengan gapo. Sebab apa? Kita nak jagakan pakaian putih kita ni tu. Nak jadi bersih semua. Jadi tu baiklah. Belum pada kita nak pergi situ, belum pada kita nak pergi kepada perkara-perkara yang hok syarat so kita jaga ni tu. Cuba kita mai dengar ni dulu sikit. Untuk kita nak mengenalkan diri kita. Nak kenalkan diri kita, kata apa yang duk kandung. Tubuh badan kita ni tu kita duk kandung gapo. 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tubuh badan kita tu duk kandung gapo. Gapo kata ada di dalam tubuh badan kita. Pasal apa dia? Anggota mana hok ada botbat dia panggil. Hok ada tugas, hok ada jawatan banyak sekali di dalam tubuh badan kita tu gapo. Tu kita patut kena tahulah. Oleh itu baiklah. Malam ni kita nak kenal, nak tahu kata diri kita ni dipanggil katakan manusia ni. Manusia ni tu terdiri daripada 5. Terdiri pada 5 bagai. Terdiri daripada 5 jenis, 5 perkara. Kita tengok kena dak dengan kita di bawah ni tu. Kalau kena dah, kalau kita tahu dah, alhamdulillah boleh kita menambahkan ilmu kita lagi. Kalau kita tak tahu, alhamdulillah boleh kita tahu. Tak ada rugi, tak ada apa dak. Sini dalam kitab ulama dia kata saat ni, manusia itu terdiri daripada 5 perkara, 5 benda. Satunya jisim. Jisim. Jisim dah. Jisim ni tubuh setaka tubuh kita dah terdiri daripada jisim. Sutik tubuh ni. Orang kata jisim. Dan lagi pulanya ada ruh. Dalam jisim kita ni ada ruh. Apalagi pula akal. Ada akal dia. Akal fikir dia. Otak panggil. Dan yang keempat pula qalbu. Ada hati. Manusia kita ni ada hati. Ada hati. Yang kelima maksudnya nafsu. Ni 5 perkara pada terdiri daripada manusia ni tu 5 perkara. Satunya jisim. Kenal aku dah jisim dah. Jisim dah tubuh badan. Tubuh badan tu kata jisim. Lagi pula roh. Roh. Orang kita boleh duduk nyawa dah hidup ni sebab roh. Itu kata roh. Yang ketiganya iaitu akal.
Akal ni kita buat putusan buat apa ni? Akal. Yang keempatnya qalbu, ini hati. Nah, hati. Yang kelimanya nafsu. Nafsu yang ada pada kita hal itu 5 perkara tu. Mari kita tengok pula. Kerja masing-masing. Ni kita nak tahu pula tugas. Tugas gapo? 5 perkara hak ni tu siapa dia pergi tugas gapo atik. Sebelum ada kita nak pergi sikit lagi. Kita boleh tahu tugas sesuatu dulu. Mari kita boleh tahulah. Ada jisim tubuh badan kita, tubuh badan tugas dia apa? Ialah tunai suruh yang sampai kepadanya. Hati jisim dah tak anggota. Anggota kita, kaki, tangan, mata, mulut, harap, semua anggota tu kita jisim. Tugas dia nya tunai suruh yang sampai kepadanya. Kamsang hok sapa ke dia buat. Tu tugas jisim, tugas anggota tubuh badan tu kerja dia. Nanti rat kamsang lah. Tunai suruh yang sampai kepadanya. Tubuh badan ni, jisim ni tidak mengambil keputusan apa-apa. Tangan dia tak boleh buat keputusan. Nak taksi kata nak buat dah saya buat, comel tak comel, baik ke tak baik. Kalau aku buat ni mudarat ada orang, dia tak ada hak. Bukan tugas dia buat keputusan hak ni tu. Tu faham dah. Tu jisim. Kerja je nanti buat apa saja suruh tu. Nanti terima khamsan sekarang dia. Tu jisim. Kita tengok roh pula. Roh ni kerja apa roh? Roh ni kerja apa roh ni? Roh kau duk mikir nak tahajud. Roh ke duk mikir nak buat sunat duha, nak baca Quran, nak buat sunat rawatib. Roh kau buat keputusan, buat mikir. Tengok roh ni kerja gapo roh? Roh ni kerja gapo? Ada kata roh ni, roh ialah tenaga yang menjadi tubuh badan kuat. Tu ya weh. Roh ni kerja dia nak buat tubuh kita ni kuat, nak buat tubuh kita gagah. Ni pula kira angin sebab ada roh ni. Sebab ada roh. Kalau dia cabut roh tu baik. Nampak letak tengok orang mati tu. Orang mati hok malaikat cabutkan roh. Nampak letak ni buat apa tak boleh. Ni buat apa tak boleh. Mandi dia tolong mandi. Ni buat apa tak boleh. Tu kerja roh. Roh ni untuk nak kuat tenaga ya. Kuasa atas menunaikan tu ya. Kerja roh ialah tenaga yang menjadi tubuh kuat, kuasa atas menunaikan tu ya. Apabila dapat arahan daripada roh dah, apabila tubuh badan ni ia dapat arahan, dapat suruhan, maka dengan sebab kita ni ada roh, kita tu gagah, kita tu kuat. Sekadar tu ya roh. Tak ada buat keputusan apa juga roh weh. Pasal apa dia orang buat keputusan weh. Hodok berlaku baik, berlaku benda yang jahat, yang karuk pada kita ni tu. Siapa dia buat keputusan? Saat ni kita potong tubik dah dua. Jisim kita potong tubik. Jisim make okong. Roh winyan. Pun tak sakut pak juga dia pun. Dua dah kita cabut tu baik. Tak ada buat bak gapo hari. Dua dah kita tu baik. Tengok yang ketiga pula. Yang ketiga iaitu akal. Akal. Akal ni lah. Apa akal weh? Akal ni tugas dia nya penasihat. Memberi kenapok ke segala cadangan-cadangan yang nampak baik, nampak jauh. Ni akal ni sebagai penasihat, diperiksa. Akal ni ialah diperiksa, memberikan nampak ke segala cadangan-cadangan yang baik. Ni akal. Akal lah duk suluh. Benda yang mana baik, benda yang mana nampak molek. Lagi pula akal ni ia nampak jauh. Tu akal ni nampak jauh. Orang panggil dia tak fikir sehari dua dak lah akal ni. Akal ni dia fikir masa depan. Dia nampak dah. Tu kerja akal. Akal ni penasihat. Sabit kita yang hidup mengenak penasihat.
Penasihat yang pertama bagi kita ialah akal. Akal lah hak buat keputusan. Akal lah duk mendorongkan tuai dia hari itu buat kebaikan. Kerja akal. Sebab itulah kita jangan khenakkan nikmat akal. Kerana Nabi telah bersabda, nikmat rakiku al-aklu. Sebaik-baik rakik, sebaik-baik kawan al-aklu ialah akal. Akal kita ni tak pernah tipu kita. Akal tak pernah tipu. Akal ni ia mendorong tuai dia kepada kebaikan. Lagi pula ia nampak jauh akal. Ia beza sikitlah dengan nafsu. Nafsu ia nak benda cepat, ia nak benda sedap, nak benda regah. Itu nafsu. Ia tak fikir kepada akibat hujung jatuh. Itu nafsu. Akal tak, akal ia fikir hujung jatuh, lagi pula ia fikir jauh. Itu adalah akal. Ni kita kena jagakan akal. Kena jagakan akal. Dan yang keempat pula iaitu nafsu. Yang keempat nafsu. Nafsu ni tugas dia duduk di penasihat yang kedua. Penasihat yang pertama kena ke akal, penasihat yang kedua kena kepada nafsu. Gapo nafsu ni? Nak kepada kesedapan yang cepat. Ni nafsu. Nafsu nak kepada benda sedap, nak benda cepat. Lama-lama tak sih juga. Supaya kita lah kira-kira nasi kedah. Motor sedap nasi kedah tu. Kawin kita sedap sungguh. Tapi punah sikit kan lama. Itu nafsu tak sih juga. Lama. Lama. Nafsu ni yang nak kesedapan yang cepat. Itu. Kita cek tu. Di dalam tubuh badan kita ni kalau nak kepada benda yang cepat, nak benda yang sedap, tu kerja nafsu dah tu. Kerja nafsu tu. Maklumlah dia cepat nak sedap kau mana. Spon dengan tanya, "Oi, nak lagi weh?" Tanya Etin tu. "Nak lagi?" "Dak lagi." Etin kata dia dah apa nasi ni? Etin apa buat cepat-cepat. Bawa makan pak Allah tahu hebat. Nak sedap genonya. Dah ganduh. Ni. Itu kerjaan nafsu. Nak kepada kesedapan yang cepat. Manfaat diri sendiri. Ni nafsu ni. Buat gapo manfaat pada diri sendiri dulu lebih daripada orang awam. Lebih daripada umum. Masyarakat umum. Mereka kata dia kira pemperayuk hak dia dulu. Itu nafsu. Nafsu tu. Buat gapo kira pemperayuk hak dia je. Kira hasil boleh bagi dia je. Hak tu kerja nafsu. Tak kira kepada umum tak. Maksud boleh ke dia dulu. Pemperayuk klik dia dulu, tak apa. Itu kerja nafsu. Lagi pulanya pendek kenapa ke? Fikir sehari dua ya. Itu nafsu. Nafsu fikir sehari dua ya. Dia tak fikir kata masa panjang pedak. Dia fikir sebab budak-budak anak-anak kita lah ni malas sekolah, malas gapo tu. Dia fikir nak sedap hari ni ya. Sedap hari ni boleh ramu tu. Tak ngaji. Sedap boleh tidur bangun tengah hari. Tanya sungguh tak puas ke? Tidur hari bangun tengah hari tak puas ke? Tak ada nafsu. Dia fikir pandok dia fikir nak tidur dia fikir malas sekolah pada lagi learning senang. Tak ngaji tak nak pergi sekolah, ngaji duduk rumah online, nanti buat kambang khabar bacuk mone, khabar bacuk meriga, khabar bacuk pak ni. Ha tengok pagi kita malah rugi. Ni atas nafsu ni pendek kenapa ke? Fikir pandok. Fikir pandok. Tidak tilik kepada balasan. Nafsu tak kira dah. Kata balasan hujung jatuh tu lagu mana, dia tak kira. Asal kata benda ni boleh ke dia tak kira dah hujung jatuh ni ada ke mana, dia tak kira. Balasan syurga neraka, dia tak kira. Asal kata dia tu boleh memuaskan nafsu. Nafsu dia boleh puas hati dengan hak dia duk nak. Tu kerja nafsu. Ni pasal sakut lah. Sakut dah. Sebab ada berlaku manusia hak ni tu. Nafsu hak ni tu. Sebab itulah di dalam satu surah, surah Yusuf awal juz 13, hak Nabi Yusuf kata wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Tu. Nabi kata gitu. Ayat bunyi kata wa ma ubarri'u nafsi wa ma ubarri'u nafsi
Dan tidak lepaslah diriku. Tidak lepas diriku ni, wa ma ubarri'u nafsi. Tidak lepaslah diriku ni itu daripada dosa-dosa dan kesalahan. Tu wa ma ubarri'u nafsi. Tak lepaskan diriku daripada dosa dan kesalahan. Geno tu. Boleh Nabi Yusuf kata gitu. Tengok. Patwa yang kata geno. Allah Taala kata geno. Innan nafsa, sesungguhnya nafsu. Ni tuan takkid ingat, innan nafsa, sesungguhnya nafsu la ammaratum bisu, sangat-sangat menyuruh kepada perkara yang jahat. Memang tak hadirin yang dirahmati, gitu tak nafsu. Nafsu sukalah suruh pada benda yang jahat, pada benda yang tidak ada faedah. Nafsu suka sangatlah. Duduk saja sehari paglak dah, tak pernah temunggu sebah, tak pernah berzikir, tak pernah baca Quran. Nafsu suka tu. Suka. Nafsu suka benar-benar duduk macam tu. Duduk adik rugi saja panggil rugi. Tu. Itu yang keempat dah nafsu. Dia yang kelima pulanya hati. Qalbu. Hati. Hati ni apa weh? Hati ni lah tempat keputusan. Hati ni lah tempat keputusan. Yang kita nak kecek pula tagih 5 asbab khusus jagakan hati tu. Ini hati lah tempat keputusan. Sudah. Hati ni tempat buat keputusan. Hati ni ia dengar daripada akal. Akal ni tu duk mikir. Duk mikir, akal ni tak ada akal hak ni adalah dia ni penasihat. Akal ni sebagai penasihat berikan apa ke. Kenapa ke yang baik keluar daripada akal. Akal katanya tak ada arah lah di hari ni keadaan susah nak selamat nak buat lagu mana. Akal kata kita kena buat amalan sedekah. Tak ada lagi dah. Sebab Nabi kata as-sadaqatu turaddul bala. Bermula sedekah ni tu ialah menolakkan bala. Dengan sebab sedekah lah kita boleh tolakkan bala. Pas sedekah dah tak payah dia ni jalan nak sedekah tu. Mudah benar. Mudah benar jalan nak sedekah nak apa lagi mudah benar. Tu akal. Akal kata nak tolakkan bala, wiarkan daripada bala Allah Taala, wa amal sedekah. Sehari-hari tu kita ada sedekah kata. Dengan kita dah dapat rezeki daripada Allah Taala 200 sehari, 300 sehari, kita cabut 20 kop, 30 kop untuk dekah untuk nak menolakkan bala. Akan nampak gitu. Akan nampak gitu. Hatilah. Hati dengar daripada akal. Hati dengar daripada akal, hati dah buat keputusan. Comel tak comel. Hatilah buat keputusan. Nafsu daripada berbalah bantah. Tahu tu? Hati buat keputusan dengar daripada akal. Nafsu daripada berbalah bantah. Nafsu pula. Akal buat keputusan akal ni hatta pergi ke nafsu. Itu akal hatta pergi ke hati, hati buat keputusan, maka ia dah gadah pula rotu tu. Gadah ke mana? Gadah dengan nafsu. Tu. Tu nak main. Hati nampak dah. Lepas nafsu tak setuju pula dah. Nafsu tak setuju pula dah. Nafsu tahu duk mahal sedekah gitu. Habis duit ni. Mana nak boleh taruh? Sedekah hari-hari taruh juga. Ayat yang nafsu mari. Sebab apa? Sebab syaitan dia kosekkan nafsu. Syaitan dia kosek, dia tipu. Syaitan kata kan dah. As-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan ni gida usik, gida royak kita. Kata kalau kita sedekah, kita buat kebajikan, kita akan papa. Kita akan habis. Sengati 50 kau duk lagi kocek. Dia mau mari assalamualaikum minta khairah. Ada 50 kau. Syaitan kata kalau membui 20 kau, mung ada 30 lah. Habis duit mung. Sungguh nampak kata habis. Tetapi hakikat menambah
kita tak nampak. Tapi dua tu dia ada bergadah lah. Akal dengan nafsu dia ada bergadah lah. Sebab itulah hatilah ambil buat keputusan. Comel tak comel, molek ke tak molek. Tu hati pula lah buat keputusan. Itulah 5 perkara, 5 benda hok ada pada kita, pada manusia ni tu. Dan lari tak lepas ada berlaku hok ni. Hanya kita tak tahu tugas ya. Kita tak tahu tugas ya. Kata siapa tugas gapo, siapa untuk penasihat, siapa hok mengarut, siapa buat keputusan, hanya kita tak tahu ya. Itu baik. Hari kita mari tengok padanya muka 21. Iaitulah kita nak bercara masalah yang saruk suruh kita jagakan hati ni tu apa sebab. Kemudian lazimkan olehmu, wajibkan olehmu, yang menutup ibadat dengan bersih, akan memeliharakan jantung kau. Wajib di atasmu kena jaga akan jantungmu, yakni hati. Wajib di atas kita kena jagakan hati. Jaga ni daripada segala kelakuan, jaga daripada sifat yang dicela. Kita kena jagakan hati kita, jangan kena perangai hok sarap marah. Sebab kita tak kena sangat ni kepada anak kita ni. Kita dak pesan lah, dak royak lah ke anak. Jangan buat perangai macam ni. Gapo? Salah tak beli gapo sikit gak catung. Salah tak beli gapo sikit mula mecah. Tak kena benar perangai ni. Tu kita dah marah kepada anak kita. Tak serik dah perangai ni. Tak serik dah sifat ni. Kita marah kepada anak. Ni syarat suruh kita jagakan hati kita, tak sewi kenakan sifat yang dicela seperti takabur. Tak sewi ada sombong, sebab sombong ni adalah pesaka iblis. Sombong tu pesaka iblis. Kita jangan tak ambil lah pesaka yang tak comel macam ni. Sifat yang tak comel macam ni kita tak ambil lah. Kenapa? Ada sifat ni tak berjaya kali. Dunia tak berjaya, akhirat selamatullah. Dan pula ria. Tu jauh daripada sifat ria. Jauh daripada sifat ria. Ria ni pun berat juga. Gapo ria? Mengendang-endang, menunjuk-nunjuk. Tu kata ria. Buat satu perkara, buat satu benda, nak nunjuk-nunjuk pada orang supaya ni orang puji. Tu panggil ria. Tu insya-Allah kita akan ngaji semula pula sifat ria tu lagu mana. Tu sifat ria. Dan akan menghiasi pula, ini bahaya yang kedua, dan akan menghiasi dengan segala kelakuan yang dipuji. Kita jagakan hati kita, tak sewi duk gelomok, tak sewi duk cemas, tak sewi duk polok dengan sifat yang dicela. Kita kena mensifatkan hati kita dengan segala kelakuan yang dipuji. Segala kelakuan, yakni segala sifat yang dipujikan oleh syarak. Kita kena bersifat boleh, kena boleh bersifat. Kena boleh bersifat. Kena boleh bersifat. Atau tidak, rugi besar. Kita tak boleh bersifat, kita rugi besar. Tapi kita boleh bersifat dengan sifat yang dipuji oleh syarak. Sifat hok syarak puji. Nak boleh bersifat dengan sifat hok syarak puji ni pun berat juga. Berat juga. Tu. Mana weh? Kata kita kena hati kita saat itu boleh bersifat dengan kelakuan yang dipuji seperti sabar. Ni musannif kitanya akak contoh sabar. Akak contoh sabar ni. Apa dia kata? Kerana dengan sebab sabar lah dicampaikan segala maksud tujuan. Dengan segala sabar ni so ya, siapa matlamat yang kita nak. Dengan sebab kita sabar ya.
Ni sifat hati belaka ni, sifat yang dipujikan oleh syarak. Sebab itulah tak payah kita nak jadi kita ni kekasih Allah Ta'ala. Tak payah sikit apa boleh. Jalan untuk kita nak jadi kekasih Allah Ta'ala, nak beri Tuhan kasih kepada kita, tak ada payah. Sebab apa? Sebab dalam ayat nyata, ayat terkata innallaha yuhibbut tawwabin, innallaha yuhibbus sabirin. Tuhan suka kepada orang yang sabar. Tuhan suka, Tuhan kasih, Tuhan beri rahmat kepada orang suka bertaubat, banyak bertaubat. Kami tak payah sikit apa boleh. Nak jadi kekasih Allah Ta'ala, tak payah. Tak payah mana kita ikut apa yang syarak suruh dan kita tinggal apa saja syarak lagi. Tak kata kita boleh jadi kekasih Allah Ta'ala dah. Kita boleh jadi waliullah dah. Dan bersifat dengan sifat merendahkan diri. Ni payah juga ni nak boleh merendahkan diri ni, iaitulah sifat tawaduk. Nak boleh bersifat sifat tawaduk ni. Sifat ni lah sifat yang terpuji. Orang puji tak say, orang puji marah. Ni orang-orang boleh bersifat sifat tawaduk ni. Apa? Orang puji dia marah. Dia tak suka kita. Kita ni nak orang puji. Orang tak puji dia lah marah. Dikepeling lah. Orang tak puji kan, tak berdegih. Tak berdegih kerja. Tak berdegih. Ada musuh buat gapo tak berdegih. Sebab apa? Orang tak puji. Ni orang yang sabar, maka orang puji itulah yang marah. Orang tak puji tu dia suka, dia muju. Ni kata sifat tawaduk, sifat merendahkan diri. Gena tu boleh syarat kata wajib, lazim olehmu memeliharakan jantung ni kerana beberapa perkara, kerana beberapa sebab. Ada sebab dia tu. Mana tu? Sebab yang pertama kerana firman Allah Ta'ala, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Surah Al-Ahzab ayat 51. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Dan Allah Ta'ala mengetahui. Dan Allah Ta'ala mengetahui, ya Allah. Allah mengetahui sini, iaitu Tuhan membalas. Mengetahui itu balas. Mengetahui sini makna katanya balas. Ni lah tempat kita takut ni. Balas ni. Nampak ada dalam kaedah doa, nak buat apa boleh buat lagi. Apa? Waf'alu ma syi'tum. Buatlah mana buat gapo, buat lagi. Tapi tak apa. Fasayarallahu amalakum. Maka selagi Tuhan boleh tengoklah akan amalan kita. Dan Allah Ta'ala mengetahui sini. Inilah tepat yang dimaksud pada ayat ni. Apa? Ada ancaman. Ada balasan daripada sifat-sifat yang jahat. Buat. Saya dah, dia tahu. Tuhan tahu. Akan barang yang ada di dalam jantung kamu, akan sifat-sifat hak ada dalam hati kita tu. Ada apa? Buat lagi. Tuhan tahu. Tuhan balas situ. Kalau mu ikhlas, tak ada apa. Tuhan balas. Tuhan wi sempurna kerja kita tu, hajat-hajat yang kita nak tu. Tuhan wi sempurna, tapi syarat ikhlas. Ni. Dan pula ada anjuran sifat-sifat yang baik. Kerana semua itu diketahui oleh Allah Ta'ala dan dibalaskan oleh Allah Ta'ala. Saya balas belaka tak salah saya. Ni lah sebab itulah disuruhkan jaga hati tu. Jaga hati. Mudah-mudah kita akad contoh ni. Contoh apa? Contoh tak ikhlas. Tak ikhlas kata tak bersih hati. Misalnya kita ni nak buat makan walimah, nak menikah anak. Jauh kampung kok golek ke pergi padah buat basah. Pergi padah buat basah orang kampung. Betul-betul akak ke buat basah. Kita pun ada juga nak nikah anak tu bulan depan tu. Tu bulan depan nak nikah wah kita pula.
Tapi hak boleh ni hak Allah dulu. Maaf misi kata Allah. Hak boleh ni Allah nak buat hak ya dulu. Kita gi hak ni tu, gi buat bahasa, nak petai hak ni tu. Ada dah tujuan bagi kita tu. Tujuan ke apa? Tujuan nak demo tu kita tolong buat hak kita pula. Kita gilah. Nak betul kita tebal buluh, kita buat basah, kita jahit hatak. Bos apa? Pria kita sungguh. Modal Allah tak ada tu, kita pergi nak betul lah. Kita tolong dia lah. Tengok, pergi tak ada tujuan tak kita? Ada lah. Kerana bulan depan tu kita nak buat makan juga. Kita pergi tak ada tujuan. Sudah salirah kita pergi buat siap dah modal Allah. Bulan depan mah kita pulaknya dah Allah tak pergi buat rasa mah kita. Atau pergi sepetai dua itu lah. Bila kita duk pergi mulia nak petai sampai 2 minggu tu tak ada lah. Dah Allah tak mari mah kita. Dah Allah tak mari mah kita hal ni tu. Bunyi lalu bunyi kena. Tak pada dengan kita hidup tolong demo nak betul. Siapa pihak kita nak tengok muka tak boleh. Ni. Ya tu baik lah. Sebab apa? Sebab dia ada hak kita tolong modal Allah dia tu kita ada tujuan. Tak ada bersih hati kerana Allah Ta'ala tak hal kita tolong. Kita tolong tu orang datang, kita tolong buat masa. Kau retina kita menanuk, kita gapo, kita 2-3 hari dah kita buat awah, kita share bawai, kita gapo, kita 4 hari dah. Bawa siapa piang gua kita nak tak leh. Bawa piang kita pula lema tak gi. Bunyi dah tak pada kita tolong demo. Siapa piang kita tak muka tak leh. Ni cek ni. Apa? Amalan tak ikhlas. Kalau kita sungguh kita pergi tolong kerana Allah Ta'ala, kita kecek tak betul? Kita tak kecek dah. Demo nak mari tak mari mah kita tolong tak tolong, waktu tu tak apa. Sebab kita pergi tolong kerana Allah Ta'ala. Tu. Bukan kita pergi tolong kerana nak demo tolong kita dak. Kita pergi kerana Allah Ta'ala. Ni ya senang, ya tak balah lah. Ya tak akan balah lah. Ni kita bila kalau lah ada gitu sungguh, kita bila lah. Kita bila kena. Salah tak mari mah ku, tak mari buat rasa. Salah. Sa'ing tak mari, Eteng tak mari, Timah tak mari, Minah tak mari. Kita bila lah. Bos siapa pia demo mai royak kita tak pergi. Sebab apa? Sebab kita bila dah, sebab kita pergi tolong kita tak ada ikhlas dah. Bukan kerana Allah Ta'ala dah. Duk dalam masyarakat macam ni, ada sifat ni, hancur masyarakat. Hancur masyarakat. Inilah kita nak kikih buat baik. Kami kata Tuhan akan balas. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah mengetahui, yani Allah membalas akan barang yang di dalam jantung kamu. Kita gini tak ada siapa tahu kata ikhlas tak ikhlas, tetapi Allah Ta'ala tahu. Saya maka hendaklah kita takut, maka hendaklah kita jaga diri kita daripada membalas Allah Ta'ala pada jantung kita akan kejahatan ni tu. Kita jaga. Tu kita duk tusuk sifat-sifat tak molek dalam hati. Kita jumpa dengan kawan kita muju kita seronok. Tetapi kalaulah kita ada sifat tak molek dalam hati, kata Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu. Tu jaga-jaga ya sini. Hendaklah kita tu takut daripada mengetahui Allah pada jantung kita akan kejahatan. Itu sebab yang pertama. Dan sebab yang kedua pula disuruhkan jaga hati tak lain tak bukan kerana sabda Nabi SAW, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Hak ni nyata cerak dah. Suruh jagakan hati. Sebab apa? Sebab Nabi kata bahawasanya Allah Ta'ala tiada menilai kepada segala rupa kamu dan pula tak menilai segala badan kamu, hanya menilai ia kepada segala jantung kamu. Yani Tuhan nak wi pahala, Tuhan tak tengok kepada rupa.
Tu kita buat amal, kita puasa, kita sedekah, kita buat haji ke apa, Tuhan tak tengok kali kepada tubuh badan kita. Tuhan tak tengok situ dak. Yakni kita buat baik, Tuhan nak beri rahmat, kepada kita, Tuhan nak beri pahala hak ni tu, bukan Tuhan tengok di rupa dak. Dia ni Tuhan loh ni. Allah, kuruh kekek rajinnya maya tahajud. Wi pahala banyak sikit dia. Allah yang ni rajinnya puasa tak ada Tuhan loh. Marah ni panas klik-kliknya puasa juga. Wi banyak sikit pahala dia tu. Ana ya loh. Dak. Dia ni Tuhan besar ni, malas semaya, malas puasa ni, dosa banyak sikit tu. Malah sangat. Dak juga. Tak ada tilik situ dak. Tak ada tilik di rupa parah. Tak ada tilik di harta. Tak ada tilik di tubuh badan. Tuhan nak wipala. Tuhan nak seksa. Tak ada tilik situ dak. Tak ada tilik kata rupa cantik. Tak ada tilik kata dia ni gemuk. Tak ada tilik kata dia ni kuruh. Dak. Tuhan tak ada tengok situ dak. Pas mana Tuhan tengok? Innama yanzuru ila qulubikum. Tetapi Tuhan tilik pada hati. Tak tengok situ. Tilik di hati. Tilik di hati ke mana? Allah tak ada siapa dia semaya sunat rawatib. Lepas ada doa tu habis. Kita bangun semaya. Bangun semaya lah. Tapi hati kita tu niat gapo bangun semaya ni tu. Niat dia orang puji terajin. Niat dia orang puji terajin. Tak sah lah. Apa tak boleh halo. Sebab bangun diri semaya kita ni tu bukan ikhlas dak. Kerana ria, ada ria. Nak orang puji kata rajin weh dia. Sunat tahiyat masjid lagi, rawatib qabliyah lagi, ba'diyah lagi. Nak orang puji. Tu. Dak Tuhan tengok situ tu. Tuhan tengok di hati. Tuhan nak balaskan pahala, Tuhan nak berikan rahmat, Tuhan nak berikan nikmat. Tuhan tengok di hati, tilik di hati. Pak nak balas, balasan. Sebab tu lah berkata ikhlas ni syarat bagi nak dapatkan pahala. Semaya rukun kena dah kita baca. Rukun semaya syarat apa cukup kita buat. Tetapi nyegi salah sikit ke apa? Salahnya ria. Salah nak mengendang. Tak ada gah dah ni sepatutnya juga. Semacam penceramah, orang dak mengajar dak gapo hak ni tu. Jaga molek hati. Gapo? Takut nak orang puji kata sedap dia ceramah. Sedap dia mengajar. Sudah. Apa? Tu kena ikhlas, jaga molek. Ingat tak nak menyampaikan ilmu, nak menyampaikan ajaran agama Islam kepada hamba Allah Taala yang belum mengerti, yang belum faham. Ingat molek. Tu yang kedua. Sebab hatilah hak Tuhan tilik, Tuhan nak balas, Tuhan tengok situ. Itu sebab yang kedua. Dan sebab yang tiganya kita dewasa dengannya. Gapo sebab yang tiga? Iaitulah jantung saat ni adalah sebagai raja. Ni kita dewasa dengar semua tok watik dia baca tebah hari Jumaat. Jantung sebagai raja segala anggota. Dan segala anggota ni ialah mengikut akan perintah raja. Tak lagi dah. Hati apa kata hak ni? Hati tepat keputusan. Hati tepat keputusan, hati dengar daripada akal kata molek. Hati buat keputusan, hati arah pergi pula kepada jisim. Hati arah pergi kepada tubuh badan tadi. Kerana jisim tadi kita ngaji dah mula-mula jisim tunai suruh yang sampai kepada dia. Tu hijau jisim. Jisim ni anggota, hijau tangi, hijau mata. Dia dengar kamsang daripada hati. Hati kata comel weh. Akal pun comel weh. Buat anggota apa buat. Ni kata tu jantung. Itu raja segala anggota. Segala anggota pula ni mengikut makmum lah. Mengikut akan perintah raja. Dan apabila baik jantung, nescaya baiklah segala anggota. Ni duk dengar sok mudah. Tetapi nak jaga tu, Allah Akbar payahnya.
tahu cakap dah. Apabila hati molek, maka kita akan tubiklah perbuatan yang molek. Apabila hati karuk, hati jahat, ya akan tubik perbuatan yang jahat. Tahu cakap dah, tapi nak jaga macam mana? Ni masalah ni. Masalah nak jaga, masalah nak lawe tu. Hak tu berat tu. Inilah. Segala nascaya baiklah segala anggota, dan apabila jahat nascaya jahatlah segala anggota. Kita nak syair terena. Syair katanya, wa iza hallatil hidayatu qalban nashitat fil ibadatil a'dha. Syair tu. Wa iza hallatil hidayatu qalban, dan apabila jatuh hidayah pada hati, jatuh hidayah pada hati. Kerana hati yang dapat dah hidayah, hati dapat dah pertunjuk daripada Allah SWT. Hati nampak dah jalan nak mentaati Allah Ta'ala. Hati nampak dah. Hati nampak dah. Dia hati nampak sekarang, nascaya rajin oleh sekalian anggota itu. Ni jadi masalah lah. Kita duk malah lagi baca Quran, kita malah lagi berzikir tu, takut hati kita tu tak jatuh hidayah lagi apa. Ni takut sekali ni. Takut hati tu tak jatuh hidayah. Allah, na'udzubillah. Habis ni kita minta katik dengan Tuhan. Jangan minta kayu. Jadi minta kayu saja. Allahumma inni as'aluka tuqa wal hidayata. Allahumma hidayah Tuhanku, inni sesungguhnya aku, as'aluka aku minta akan dikau, at-tuqa akan sifat takwa, wal hidayata dan minta hidayah. Ni kena minta hati, jangan nak minta kayu saja. Jangan minta kayu saja. Sampai itulah kita kena minta molek dengan Allah Ta'ala. Kita minta lagu mana? Ya Allah, ya Tuhanku, memberilah rezeki bagiku. Ya Allah, benda ni aku nak, hati aku rasa setuju. Ya Allah, benda ni aku minta lah kepadamu, ya Allah. Kalaulah kereta riwu ni, misa. Kata ada gila nak kereta riwu. Tak misa. Ya Allah, Tuhanku, kalaulah harta ni, tanah sebidang ni, kereta riwu sebuah ni, kalaulah ada kebajikan bagiku, ya Allah, memberilah kepadaku. Kalaulah tak ada kebajikan, aku boleh dah kereta ni, aku boleh tanah ni, serai, burarai, kata gila, kalau tak ada kebajikan bagiku, maka mu tak sahuilah ya Allah bagiku. Ni kita hajar minta baik tu ratik. Baru kita tak jadi penuh dengan sebab harta. Dan kita minta dah Tuhan, kalau ada, kalau jadi kebajikan bagiku dengan sebab harta ni, memberilah aku Allah. Kalaulah tak jadi kebajikan dengan sebab aku boleh tanah ni, dengan sebab aku boleh milik kereta besar ni, aku jadi sombong, aku jadi takabur, aku tak ada nak ibadat kepada-Mu ya Allah, aku tak boleh nak sedekah ya Allah, maka Mu tak sah berilah ya Allah bagiku. Tu kita ni minta gitu dengan Allah. Jangan kata gena-gena pun nak ya Allah, aku nak ya Allah. Jangan. Kita ni minta macam tu, barulah benda yang kita nak terjadi manfaat dunia dan akhirat. Barulah kita ada milik harta banyak pun, kita ada kekayaan pun, kita tak ada penuh. Sebab kita kaedah dengan Tuhan tadi, kalau ada kebajikan bagi aku, maka aku naklah ya Allah. Kalaulah sekiranya memberikan harta kekayaan kepada aku, tetapi tak menjadi manfaatkan bagi aku, maka aku tak say ya Allah. Ni iza halatil hidayah qalban, apabila jatuh hidayah pada hati, yakni apabila hati itu Tuhan buka dah hidayah, nasyitat fil ibadah, nascaya rajinlah oleh sekalian anggota itu berbuat taat dan kebajikan. Ni kita buat ngukur kata hidayah tu jatuh lagi pada hati kita, terbuka lagi hidayah pada kita ni, terbuka lagi jalan untuk nak ibadat kepada Allah Ta'ala, terbuka lagi. Kalau tak buka, kita usaha minta. Usaha minta. InsyaAllah Tuhan beri, insyaAllah.
Tu sebab-sebab yang ketiga. So jagakan hati, sebab hati itu adalah raja. Okey. Dah kita tahu dah kata hati itu dia raja. Dan apabila baik hati, maka baiklah segala anggota. Apabila jahat hati, maka jahatlah segala anggota. Dah gitu gak. Dan apabila adalah baik jantung itu sebab bagi baik segala anggota, dan musannaf kata nacaya wajib kita tu bersungguh-sungguh, dinamakan mujahadah. Kita kena mujahadah, kena sising tangan baju, kena sising tangan baju, kena buat boleh. Sebab apa? Sebab ini adalah nombor satu. We boleh jagakan hati, Allah Akbar. Dah hati comel kau, bagi nak, bagi boleh, bagi kanak, bagi jadi. Nah, wajib di atas kita bersungguh-sungguh pada membaiki hati dan memeliharanya memelihara hati. Nah, kena we ada sungguh, jaga we ada sungguh-sungguh. Tu. Dia tu ubahnya katanya, supalah dengan kita pilih buah-buah hok kita nak buat benih kat ni gitu. Kita nak molek, kita cari benih molek. Nak cari benih molek, jaga, usaha cari benih molek, baru boleh benih molek. Kita tak ada pergi beli anak dia ikut sekedar ke. Kita tengok juga. Hok mana molek cari hok batal baik anak batal besar ke batal leh mata baik no. Oh tak reti weh. Tu kena tanya fak ahli kasih lah, fak ahli nane je reti. Dia kena jaga bersungguh-sungguh. Ni kinayuh daripada katanya payah. Kena berjaga sungguh-sungguh hati kita ni tu. Tengok. Malam ni ada bisik sikit dah. Bukan cerita. Dah ambo tak pandai nak ayat cerita. Tak pandai sungguh nak ayat cerita. Tengok. Klik lap. Cara-cara hok ulama mai royak kita ni. Malam ni nak sapa ni. Nak sapa perkataan ulama ataupun orang pengerti teknik. Teknik untuk kita nak jagakan hati. Ada 9 perkara. Tanda molek. Tak ada lagi tak ni hok dobaik hok ngaji. Ni baik dah tak wakil dobaik. Buat sokok. Nak nama dok dobaik. Dok dobaik hok tu ayat. Ni ada kala tanda-tanda. Dia kata wajib atas kita bersungguh-sungguh pada membaikkan hati ni tu. Ni. Bersungguh-sungguh itu telah berkata oleh ulama bahawa membaikikan hati itu pada 9 perkara. Kita nak jagakan hati kita dia dimolek, dia bersih 9 perkara. Allah masya-Allah. Beruntung benar ni orang dengar malam ni. Orang dengar malam ni beruntung benar. Cedek kali molek. Mana? Kata 9 tu. Pertamanya membaca Al-Quran dengan tadabbur. Allah, ni orang tak erti Quran rugi besar ni. Rugi besar. Tak anda baca Quran rugi besar. Usaha pandai sebab aku email tu. Aku email wajib beriman kepada Al-Quran. Data-data tak anda baca Quran. Allah nak jawab kemukan akhir tu. Membaca Al-Quran dengan tadabbur, yakni memperhatikan makna-makna dia tu. Baca Quran perhati makna. Oh, orang yang tak payah Quran balik makna dah. Quran balik makna syiak dah dah. Pipinang Rahman ke apa. Oh, cukup syiak belana kedah. Beli. Kita orang dah hijau dah, kita orang dah duit dah. Beli. Ni cara nak memperbaikkan hati. Baca Al-Quran dengan tadabbur. Tadabbur atau perhati makna-makna dia tu. Tu cara yang pertama. Boleh buat dah. InsyaAllah boleh buat. Kalau tak handal baca Quran sungguh hadap ayah sikit habau. Nak sendawi. Kita orang ada hijau dah, kita orang ada gaji dah, dan kita orang ada duit dah. Tak wakil dah ada kapung, ki upah dia. Dia mau luar ke, gana minta ulung hajar keluar kawin we. Siapa pandai baca, tak apalah. Amo wi 1,500 sebulan. Amo nak ngaji 3 malam seminggu.
Tu kita dah jangan diminta saja. Tok pakai pun kena makan, kena apa juga. Tukarlah. Tu cara tak payah. Minta tolong saja nyanyi kat demo. Tu yang pertama, baca Quran. Yang kedua, mengkosong akan perut. Kena perut dia kosong. Siap mumah. Bukan. Dengan fabih. Mengkosong akan perut dengan mengkurangkan makan ni dan minum ni. Jangan makan banyak. Dan apabila makan banyak sebabkan berat hati, sebabkan gelak hati. Jangan makan banyak, makan pada-pada. Makan pada-pada yo. Jangan dia kata hidup untuk makan. Bukan. You know, kata makan untuk hidup. Jangan hidup untuk makan. Hidup untuk makan. Ada apa? Halau sekawah habis. Makan pada-pada. Ni cara nak jagakan hati ni. Makan pada-pada. Jangan hidup banyak. Yang ketiga, beribadat di tengah-tengah malam. Ini berat belaka ni. Allah Ta'ala sudikan kita 2 tahun dah ni masalah Covid ni. Masalah Covid ni. Nak tanya sungguh. Hadirin pendengar ni. Dia ada 2 tahun ni. Belalah sebulan boleh tak? 4 malam kita bangun tahajud dengan Allah Ta'ala. Kita bangun merayukan kepada Allah SWT. Boleh tak? Sebulan boleh 5 malam apa dah? Boleh tak? Kalau tak boleh. Sebab tak ada jalan lain dah. Jalan kita bangun akak tangan merayu dengan Allah Ta'ala surah. Hok cocok hubak, cocok wasing, hok tu ikhtiar usaha. Hok tu ikhtiar usaha kita dunia ni kita dengan Allah Ta'ala kata. Bangun ibadat di tengah-tengah malam. Bangun merayu kita kepada Allah Ta'ala. Minta, ya Allah, ya Tuhanku, angkatkanlah balamu ini, ya Allah. Wi seperti biasa. Wi mana anak sekolah, boleh pergi sekolah, boleh pergi jemaah, boleh pergi dengan mengajar masjid. Wi ada kelik seperti biasa, ya Allah. Bangun merayu dengan Allah Ta'ala. Di waktu malam ni. Bukan tidur sakut ke 10, khabar-khabar 5.30. Rugi. Itu yang ketiga. Dan yang keempat pulanya tadarruk. Gapo tadarruk? Yakni menghampirkan diri kepada Tuhan dengan ibadat dan doa pada waktu sahur. Saat ni bangun ibadat dengan malam, lepas kita bangun berdoa pula dah. Tadarruk ni menghampirkan diri, mendampingkan diri kepada Tuhan dengan ibadat dan doa pada waktu sahur. Comel Allah hadirin. Tempat amun pergi mengajar kat masjid-masjid dulu, duk berajaklah ahli kampung. Ya tak ya kita kena bangun dah subuh. Tak ke? Ya tak ya kita kena bangun subuh, kita kena beriman ni. Kita bangun awal boleh setengah jam. Lalu ni subuh pukul 5, kita bangun pukul 4.30. Ya tak ya kita kena bangun. Kita bangun jadi awal sikit kak. Kita merayu kesusahan kita kepada Allah SWT. Terlebih baik daripada kita merayu manusia. Merayu kepada manusia tu lumpur. Hanya gitu ya. Tak ada kata kawai tak ada susah lah ni. Ambil hamu 2,000. Dah. Dengar saja manusia. Kita bangun merayu dengan Allah SWT. Itu cara yang keempat ni. Dan cara yang kelima pulaknya membanyakkan berhimpun dengan orang-orang yang soleh. We masuk sangkum dengan orang soleh, iaitu orang yang alim, yang beramal dengan ilmu. Masuk gaul dengan dia, masuk gaul dengan orang lain, bersaing dengan orang lain. Jangan buat kerencai. Orang buat kerencai, nak pergi makan teo kat rumah bapa, kerencai. Nak pergi makan teo kat rumah ustaz, kerencai. Jangan buat kerencai gitu. Padahlah sifat kerencai tu. Kita bersaing dengan orang lain ni, boleh dia tunjuk ajar kita. Boleh dia tunjuk mana yang kita salah, mana yang kita tak comel, dia boleh tunjuk ajar. Tu cara yang kelima, saing dengan orang lain banyak. Yang keenam, tinggal perkara yang tak berfaedah daripada perkataan dan perbuatan. Allahu Akbar. Benda yang tidak ada faedah daripada cakap kan. Kita ingat kata kita duk kecek ni, duk lepau ni, boleh bagi manusia ke tak?
Kalaulah kita debel lepau minum air, lepau minum air, tak ada berkesan kepada masyarakat gapo. Tu kita kata sia-sia. Berhentilah. Berhenti. Sebab apa? Duk nyanyo kita, duk wak nyanyo malaikat roket etik. Kita duk nyorang bau kita dengan benda tidak dapat dah. Jangan lupa lah. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqib atid. Tiap-tiap benda kita kecek, benda kita mengeruh, demi kurun mengeruh. Raqib atid tanya. Apa lagi kita dak mengopong saya pagelak benda tak ada baik dah po tu. Tu kita dak mempenatkan raqib dan atid, dan kita dak menyorangkan banci kita, dak menulis benda yang tidak ada faedah lebuk kita tu. Itu beradu. Kalau kita nak jaga hati kita tu molek, kita beradu benda yang tidak ada faedah. Dan yang ketujuh, menjauhkan diri daripada orang yang jahil. Jangan duk orang jahil ni, maknanya jangan kita duk belak sangat dengan orang yang suka mengikut hawa nafsu. Sebab Nabi dah lari. Nabi kata wala tujalis ahlal hawa fayuhaddisu ma lam yakun. Jangan kita sekeduduk dengan orang yang suka mengikut hawa nafsu. Allah dia ni sukalah mengikut hawa nafsu dia. Ikut nafsu dia gapo dia kata, nak kata, nak buat, tak ada harap orang dah. Nabi kata wala tujalis ahlal hawa. Jangan kita sekeduduk dengan orang yang suka mengikut hawa nafsu. Hari ni fayuhaddisu ma lam yakun. Dan moninglah duk kecek benda yang tidak ada. Benda yang tidak ada, orang tak ada depan kita, dia ni nak buat kecek. Bagi kita dengar. Gitu ke? Muja merayak dia tak kawal tak tahu. Dan lagi pula ulama katanya kita hidup dengar benda-benda masuk telinga kita hari itu, benda yang tidak dapat dah, maka sebab menimbulkan waswas pada hati kita. Tu menimbulkan waswas pada hati kita. Ni jalan yang ketujuh, jauhkan diri daripada orang-orang yang jahil, orang-orang yang mengikut hawa nafsu. Dan yang ke-8, tinggal masuk bicara hal ahwal orang lain. Tak sah hidup kira bercara lah hak orang. Panggil tak sah bercara hak orang. Ni tengok syarak lari. Ayat apa lari? Tak sah hidup bercara hak orang banyak sangat. Hak kita pun tak ada nak bercara. Hak hati kita ni. Ada sifat gapo hati kita tak ada nak bercara. Pas nak hidup bicara hak orang. Allah Akbar. Nampaknya bodohnya. Bodoh kan. Diri kita lagi kita tak ada nak bercara. Hidup bercara hak orang. Ni yang ke-8. Dan yang ke-9-nya, makan yang halal. Makan rezeki yang halal, yakni yang halal pada hukum. Tu makan rezeki yang halal pada hukum. Ning lah hok makan benda yang halal ni. Hok ning lah orang panggil kata gapo? Panggal humi, bagi membersihkan hati. Makan benda yang halal. Hok ning lah humi, bagi nak membersihkan hati, makan benda yang halal. Hanya klik lap lagi 9 perkara hak ulama royak boleh kita dengar malam ni, cara nak perbaikkan hati ni. Betul ya kena ada klik lap juga. Nak hidup dia tak apa, satu hari nya jadi molek dah. Dia tak jadi kalau kita tak usaha. Kalau kita tak usaha baiki, kalau kita tak usaha jaga, dia tak akan jadi molek dengan diri sendiri. Tak lah. Kita kena usaha jaga. Hati kita tu boleh bersifat dengan sifat mahmudah. Dan kita kena usaha buat tu baik. Usaha buat tu baik, sifat kecelaan ni kena usaha buat tu baik. Jangan ada lah di hati kita sifat tak puas hati. Sifat tak puas hati di atas orang boleh nikmat kita tu duk gaduh tu buat tu baik. Tu buat tu baik. Nak buat gapo ni, dia berasa nak kecek, dia rasa nak beroyak, tak beroyak, dia rasa tak sedap dok, kena beroyak kok rena-rena apa. Buat tu baik. Ya tak lagi dah. Dan kita dalam kita nak royak ni tu, ya kena ada pula satu tujuan. Tujuan gapo? Tujuan nak orang puji. Situ tu tak saya tu. Kalau kita royak nak boleh turut kita tu tak apa.
Kita royak nak boleh menjadi contoh. Nak boleh ambil kita buat contoh. Tu tak apa. Tetapi takut setan yang sendiri di dalam hal kita tak beroyak, takut nak boleh puji. Hak ni letih hak ni letih lah. Hak ni letih habis kata kalau tak beringat, pop heret setan ada. Duk kata kita jokoh lah. Duk kata ibu makan jokoh, duk nyung. Apa kan anak seluwe. Habis upai peri. Ni yang katanya asbab hak syarak suruh jaga hati hak ni tu 5 perkara. 5 perkara tu baru 4 je baru. Tak apalah. Hak yang keempat ni panjang sikit. Kita nanti ngaji minggu depan. Kan yang 4 ni dia panjang lagi. Yang 4 ni kita royak kau-kau. Hak yang akhir ni yang keempat ni tu iaitu lah apa? Yang keempat pada. Yang keempat. Dia tu tepat hak Tuhan nak online. Tuhan nak isikan ilmu masuk. Nak isikan ilmu masuk, nak isi tak mana? Tuhan nak isikan makrifat masuk, nak tak mana? Seperti kita lah. Biasa tak belimah. Kita belimah kita taruh mana? Taruh dak lepai wudu. Dak cerak. Kita tak taruh juga lepai wudu. Apa ni kalau hati kita tu kotor, hati kita cemar ni tu, Tuhan nak online, Tuhan nak taruh ilmu ni. Nak kita mana? Hati cemar. Tuhan nak hantar makrifat masuk. Nak tak mana hati cemar. Ni hak sebab-sebab yang keempat. Untuk insya-Allah kita akan sambung minggu depan lagi. Gapo? Ime, makrifat, tawakal, redha, ilmu. 5 perkara ni tepat Tuhan nak letak nak tak mana. Tu. Kita ni kata benda besar ni. Dia kita mengaji pak kita rasa payah lalu dah. Kita mengaji pak kita rasa payah lalu dah. Sebab itulah ingat pak payah. Malam ni nak royak with how dulu. Minggu depan kita nak wei pekik seko-seko. Pak payah. Satu, payah nak pergi ngaji. Sering tak? Nak boleh pergi ngaji tu. Nak boleh mula pergi ngaji di masjid. Uya di istiqomah tu. Allah, pas seminggu. Nak boleh pergi ngaji Quran. Allah, pas seminggu. Pas seminggu sudah sedap. Tu payah nak boleh pergi belajar. Yang kedua, kalau boleh pergi, payah nak boleh ilmu pula. Allah, pergi 3 minggu dah tak faham lagi. Kita tak boleh perkara, tak faham lagi. Tengok lagi dah. Tapi payah lagi nak boleh ilmu. Misalnya kita boleh ilmu. Payah yang ketiga pula, payah nak beramal dengan ilmu. Allahu Akbar. Nak boleh beramal dengan ilmu ni pula ni. Tahu dah kata jemaah lebih baik. Nak boleh pergi jemaah ni kepada Allah. Nak boleh buat amal dengan ilmu ni. Tahu dah kata sedekah ni Tuhan tolakkan bala. Nak boleh mula sedekah ni Allah. Tahu dah kata buat baik dengan jiran ni ada Allah dah. Pahala besar. Buat baik anak yatim pahala besar. Tetapi nak boleh lama tam ni Allah men sen yen lekan. Dan payah yang apa pula? Payah ke apa? Boleh dakwah amal. Payah nak jaga amalan daripada rusak. Ni? Hak ni? Boleh dakwah amal. Tapi nak jaga pahala kita tu. Boleh dah kita puasa makan. Puasa hari 9 Arafah. Milad Arafah. Milad Arafah pun ni. 9-10 Muharram makan. Boleh tak? Tapi nak jaga pahala tak suri penuh tu. Kenapa? Kita beroyak ke orang bodoh. Habis pahala. Kenapa? Boleh dah buat amal, boleh dah iktikaf, tapi ada sifat deki bodoh. Habis bakar amalan. Boleh buat amal dah, tapi kita ngupak pula dah. Habis pahala amalan. Ni pak payah. Payah nak pergi mengaji, payah nak beli ilmu, payah nak buat amal, payah nak jaga pahala daripada rusak. Ni pak payah. InsyaAllah. InsyaAllah kalau kita rajin tunggu, InsyaAllah Tuhan buka hidayah kepada kita. Kita boleh bersifat dengan sifat mahmudah. Sebab tak payah dah. Wallazina jahadu sabilana
la yahdiyannahum subulana. Siapa dia yang bersungguh pada jalan aku, jalan agama ni, la yahdiyannahum subulana. Nacaya Tuhan akan tunjuk, Tuhan akan beri hidayah pada jalannya. Tu insya-Allah kita azam kata kita ni nak ngaji sungguh. Tu insya-Allah. Tuhan akan buka hidayah, Tuhan akan buka jalan. Maka malam ni sekadar ni dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.